الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما متقبلا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعناك بما علمتنا فارد حاجاتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم علمنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين. Bismillah, rahmati Allah sekalian. Bila sama-sama kita membuka majlis kita dengan nomor kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya kita panjatkan tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini dapat kita meneruskan perbincangan kita pada bulan ini setelah saya tak dapat nak hadir 2 bulan bulan 6 dan bulan 7. Ya, alhamdulillah bulan 8 dapat saya hadir bersama dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan pertemuan kita berkati dan dimati oleh Allah Subhanahu wa taala. Planningnya minggu lepas untuk saya hadir, tapi kerana kesihatan betul-betul tak mengizinkan. Saya bawa balik tuan-tuan daripada Tanah Suci pada penghujung Julai. Cik khabar naik bulan tu, insyaAllah saya cuba sampai ke hari Selasa tu memang tak pergi lagi. Tak pergi lagi, dia kata minta tunda lah. Tukang Ustaz Taufik minggu lepas. Dan Ustaz Taufik kata okey, alhamdulillah. So jarak saya hari ni lah. Jadi memang sangat mencabar tuan-tuan bila kita menyantuni jemaah haji pada tahun ini. Lebih-lebih lagi dalam cuaca yang sangat panas. Cuaca mencecah 52 darjah Celsius tuan-tuan. Ni kita kata waktu ni waktu yang betul-betul klimak musim panas. Pertengahan bulan 7. Tapi walaupun panas di sana, dia tak sama macam panas kita kat sini. Kat sini kita 36 je. Tapi dia punya belendai dia, ya Allah. Ya. Nak selai bulan busuk kohong kita kalau dah baju kita peluh. Dan dok baju kita peluh-peluh jeruk. Nah, kita pun jemur sekejap. Dah dia kering, boleh pakai balik. Relax tapi sini satu bank gitu dan peluh gitu basuh teruslah. Atau saya sini. Itulah kelebihan yang ada di sana. Tuan-tuan dan mata Allah sekalian, alhamdulillah hingga kali ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk kita meneruskan agenda ibadat kita kepada Allah taala. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah. Satu je Allah sebut, Allah mulakan dengan jin. Kemudian manusia, melainkan untuk beribadat kepada Allah. 2 makhluk ni saja yang ditaklifkan untuk beribadat kepada Allah. Tidak kepada makhluk lain. Tidak kepada makhluk lain. Jin dan manusia. Lepas tu jin ni, alam jin sama macam alam kita je sebenarnya. Ada jahat, ada baik. Semua macam alam manusia. Ada jahat dan ada yang baik. Dicatatkan peristiwa sejarah tuan-tuan. Sehingga kan datangnya ataupun turunnya surah Al-Jin yang Allah Ta'ala rakamkan direct kepada kita. Dan tengok baca surah Jin kan, Allah Ta'ala mewahyukan kepada jin begini, mewahyukan kepada Nabi supaya Nabi sampaikan kepada golongan-golongan jin.
Dan langkah yang pertama yang Nabi ambil, kalau tuan tengok sejarah sirah Nabi, ketika mana Nabi pulang daripada Taif. Taif kan? Kita tahu Nabi berdakwah di Taif. Apa respon penduduk-penduduk Taif? Dipekong Nabi dengan batu, dengan kayu. Nah, maka Nabi balik ke Mekah. Sekembali daripada Taif bersama dengan anak angkatnya ataupun hambanya juga yang bernama Zaid bin Harithah. Sampai situ Nabi pun kata, "Ya Zaid, aku pagangmu dah ni. Aku ada urusan dengan jin sekejap. Mu duduk sini, mu tengok apa-apa, jangan lari daripada ruang lingkup ni. Nah, tengok saja, jangan tegur. Kalau cuba osekmu, dia ni tak akan berupaya untuk mengusik kamu. Aku pagar ni." Nah, dan Zaid tengok macam-macam rupa jin yang datang. Maka Nabi pun berdakwah kepada golongan jin di Mekah, tuan-tuan. Maka di tapak itulah sekarang ni diberi masjid jin atas sikit. Lepas atas masjid jin sikit tu sampailah perkuburan Ma'la, iaitu tempat tertanamnya jasad Siti Khadijah binti Khuwailid, isteri baginda Nabi SAW. Dekat je. Dan sehingga hari ni tuan-tuan, masjid jin tu kalau orang tak kuat kalau duduk situ balik tepik ada kan. Jadi ini waktu kesempatan Nabi bercerita pada golongan jin. Ada jin yang menerima seruan dakwah Nabi, maka dia Islam tak salah kan. Jadi kewujudan jin tu memang ada, tuan-tuan. Kita jangan tak percaya. Ngawuk Ustaz, orang kena isteri yang ngasuk-ngasuk dah, apa benda ni, sama-sama muda di mana ada Ustaz? Dah. Tetap jangan nafikan benda ni. Kawan tu ada, tak ada kot sebelah kita ni, kita mana nak tahu kan. Tuan-tuan cakap lagi, wah tiba-tiba tepik, tak pasal ya. Memang ada tuan-tuan, memang ada. Cuma jangan kita sign dengan dia, tu je. Jadi untuk kita menghindari golongan jin dan syaitan ni tuan-tuan, kalau ada lah kenalan kita, tapi tuan-tuan kena yakin nak buat lah. Tuan-tuan, kita baca ayat kursi 9. Bisa dengar? Ayat 9 tu sebab apa? Ayat kursi 9, iaitu 9 kali wakaf. Tuan-tuan baca dah kan? Cuba baca 9 kali wakaf. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdzuhuma, wa huwal 'aliyyul 'azim. Cukup 9 wakaf. Nah, kita tengok ada yang tak nak kena anak kita duduk gelepar. Nak dengan yakin. Kalau tuan-tuan yakin, tak yakin jangan buat. Yakin. Saya tak yakin tuan-tuan. Saya tak yakin. Kita boleh tolong kabur, tolong sampaikan. Tuan-tuan baca Fatihah sekali. Kemudian selawat kepada Nabi, baca ayat kursi 9. Itu ayat kursi 9. Baca dengan ya Allah tolonglah aku ya Allah. Kata tuan, yakin. Tak yakin jangan. Sebab nak berlawan dengan jin ni, kalau kita duk tak sah aja. Jadi bang kita pula kaki. Tapi cuba kita ikhtiar. Jadi ini cerita tentang golongan jin. Memang ada. Cuma kita tidak boleh berkawan dengan jin lah. Apatah lagi menjadikan jin dan syaitan itu sebagai pendamping kita. Melainkan kita bergantung harap kepada selain daripada Allah Ta'ala. Berat kita. Akidah kita tergelincir. Baik tuan-tuan dan Allah sekalian, dalam kita nak melakukan ibadah kepada Allah, ni akhir-akhir zaman ni tuan-tuan kan, bila kita dah masuk awal Muharram, tahun baru ni, maknanya bertambah lagi 1 tahun kita berpisah dengan Nabi, lagi jauh kita dengan Nabi sebab Nabi sebut dalam hadis, lagi jauh kita dengan Nabi, lagi banyak fitnah yang akan berlaku. Masuk je tahun baru 1444 Hijrah, dah bertambah 1 tahun lagi jarak kita jauh dengan Nabi. Tahun depan bertambah jauh. Nabi wafat Nabi tahun ini, akhir kita kau jauh dari jauh, menandakan kita di akhir zaman.
maka lagi banyak fitnah-fitnah yang akan berlaku. Sebab itulah Allah sebut watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekalan. Kat dunia ni tuan-tuan, kita nak cari bekalan. Maka sebaik-baik bekalan itu adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak menjalankan takwa? Tak lain tak bukan dengan kita beribadat kepada Allah. Tambahkan ibadat kita. Kan? Ni orang bencin-bencin belaka. Bencin-bencin belaka hari ni. Masa kita banyak. Apa kita buat? Bila kita cerita tentang ibadat tuan-tuan, dia tak lagi daripada 4 perkara ni je. Sembahyang, puasa, zakat, haji, dah. Mudah sangat. Tak ada mudah je, bukan payah sangat pun. Kan? Buat 4 perkara ni ya dia ibadat tu. Tapi tuan-tuan, kita bukan nakkan kuantiti ibadat, tapi kita nak kualiti ibadat. Kuantiti itu sementara lah. Tapi kalau kita hanya kuantiti saja, tak ada kualiti, payah juga. Kita nak kualiti dalam ibadat kita. Nah, dapatkan kualiti dan kalau boleh biar dengan kuantiti sekali. Ibadat yang berkualiti dan kuantiti yang banyak. Ini terbaik. Kalau hanya sekadar kita kuantiti banyak kita buat, tapi tak ada kualiti ibadat kita, maka inilah yang menyebabkan kita ni tertipu dalam ibadat kita. Contoh, saya ambil contoh. Sebab saya bawa balik haji kan. Bawa balik penyantun jemaah. Kalaulah dalam umrah tuan-tuan. Dalam umrah, kalau tuan-tuan buat kita pergi package umrah sekarang ni kan, habis macam haji tu pergi umrah, dia tak lagi daripada 10 hari package. 10 hari package, 7 hari di Mekah, 3 hari di Madinah. Ikutlah, kadang-kadang ada setengah package tu buat 5 Madinah, 5 Mekah. Ada pula buat 5 Mekah, 4 Madinah, 1 Taif. Ada juga. Itu pula mana masing-masing. Tapi memang tak lari daripada area itulah, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Kalau dalam package umrah. Baik. Ada satu penekanan. Ini hadis dhaif tu. Saya refer dengan Tamu Haji. Ini hadis yang sangat dhaif. Apabila yang mengatakan 7 kali buat umrah samaan dengan satu haji. Kalau dalam package umrah tuan-tuan, nak kejar hari-hari nak buat umrah. Nak kejar. Nak dapatkan 7 kali umrah ni. Kerana dapat pahala haji. Aku lagi haji bila tak tahu lagi. Biarlah kejar 7 kali umrah. Tuan-tuan, hari ni ada dhaif. Jangan kerana kita nak kejar kuantiti ibadat itu, kita mengurangkan kualiti. Ada? Terbang. 3 kali buat umrah, kita malah begini. Alamak, letih. Letih lah. Tuan-tuan, tak boleh nak kena buat juga. 7 kali nak kena buat juga ni. Awak lutut goyang tau. Kan? Paksa juga nak dapat. Tapi kualiti dia mana? Tak ada. Ini tak betul ni. Ini sebagai contoh. Ya, sebagai contoh. Right? Begitu juga dengan kita duk sembahyang sunat tuan-tuan, tahajud. Duk kejar sembahyang tahajud 20 rakaat. Tapi bila buat? Sebulan sekali. Sebulan sekali je buat. Nabi tak bangga orang macam ni. Lebih baik kita tahajud tiap-tiap malam kita bangun. Sekarang ni subuh pukul berapa subuh? Subuh pukul mana? 5? Tu 5.46 tu? Ya. 5.54. Macam benda tu 5.46 tu? Salah. Salah, okey. 5.56 eh? 5.54. Okey, 5.54. 5.54 pagi waktu subuh. Tuan-tuan, bangun pukul 5.30. Kan? Siap-siap kita main tahajud di rumah. Dan main surah boleh tak? Boleh. Tapi Nabi biasa buat main di rumah. Kita main bangun awal. Ya 5.30 bangun, mandi-mandi siap. Kita main 2 rakaat. 2 rakaat je. 5-10 minit lagi sebelum subuh. Ataupun orang dah kita dekat dah. Orang ayat subuh. Main subuh surah. Tiap-tiap hari kita buat tuan-tuan. Tiap-tiap hari 2 rakaat. Tak banyak pun. 2 rakaat je. 2 rakaat. Ini lebih Nabi bangga daripada kita 20 rakaat. Tiap-tiap minggu 20 rakaat. Tiap-tiap minggu 20 rakaat. Dah. Kena-kena sebulan sekali 20 rakaat. Duk kejar ke 20 rakaat. Akhirnya baru 12 rakaat lembek lah. Nak kena bangun pukul 4.30 pagi. Kononnya. Kan? Nak kejar sebelum subuh. Jadi ini nak kejar kualiti tanpa kualiti. Ini berat kita. Ini berat.
Jadi kita biarlah kita dapat ibadat, kita buat ibadat dengan berkualiti. Solat kita kualiti, puasa sunat kita kualiti. Alhamdulillah. Nah, minggu lepas baru ni kita duk puasa sunat Muharram, kan? Hari Tasu'a, hari Ashura. Okey, alhamdulillah. Kita buat dengan baik. Kemudian habis ni kita buat pula Isnin Khamis. Kita buat dengan kualiti. Menandakan bahawa dalam ibadat puasa sunat yang kita buat tu, kita jaga sungguh-sungguh. Kan? Jangan kita tergelincir dalam dosa ketika mana kita berpuasa. Puasa-puasa subuh tak mayang. Apa guna puasa? Puasa-puasa tapi banyak benda lain yang kita, benda-benda yang tak balik lagi yang kita buat. Tak ada kualiti dalam puasa kita tu. Tak ada faedah jugalah. Jadi kita kena jaga kualiti puasa kita. Zakat hak wajib. Yang sunatnya sedekah. Bagi sedekah yang kualiti. Macam mana tuan-tuan? Banyaknya kualiti ke? Dah hati kita sedekah. Sejauh mana kita mampu ikhlaskan hati kita untuk kita bersedekah, tuan-tuan? Zakat tu memang dah hak wajib tu. Hak wajib ni mu ikhlas ke, mu tak ikhlas ke, mu kena buat. Biar ketok-ketok tangan buat bayar sedekah, bayar zakat ni. Zakat perniagaan. Maklumlah tuan-tuan, income tax nak cari dah. Kan? Income tax nak cari ni duk bayar zakat. Zakat niaga dia, zakat simpanan dia, zakat emas dia, macam-macam. Kan? Jangan ingat zakat-zakat fitrah je dah. Hanya zakat lain yang ada pada kita, yang dikenakan kepada kita. Bila dah cukup syarat-syarat kita kena keluar zakat, bayar tuan-tuan, bayar. Kan? Zakat KWSP yang ni, buat tu bit pula, baru pencet. Cukup nisab dia, cukup haul dia, bayar. Kan? Jangan kata-kata buat keluar, tuan-tuan, jangan. Nak dengan rela hati. Ni yang dikatakan kualiti dalam zakat. Haji umrah, itu sementara lagi lah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Jelas Allah Ta'ala sebut, kerjakanlah umrah dan haji itu kerana Allah, bukan kerana benda-benda lain. Kan? Bukan kerana kalau pergi haji ni, balik-balik tak panggil haji. Aku pergi haji lah. Panggil aku haji lah. Ambil tau. Sekarang tak panggil haji tak nyaung. Apa benda lah ni? Tak panggil hajah tak nyaung. Habis. Berat nanah. Kan? Jadi kita tak perlu kita pentingkan benda-benda macam tu. Orang panggil tak panggil sudah. Sebab benar-benar kita buat kerana Allah Ta'ala. Jangan fikir pandangan manusia, jangan fikir gelaran daripada manusia, jangan fikir kerana manusia. Sebab itulah tuan-tuan, dalam kita beribadat kita kena jauhkan daripada riak. Kan? Bahkan ada ulama yang sebut riak itu adalah salah satu ciri-ciri syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Nauzubillah tuan-tuan, kalau ada daripada diri kita. Kita bandingkan dengan perumpamaan orang-orang yang non-Muslim, orang kafir. Bila dia sedekah, ada pahala tak? Ada pahala tak? Banyak mana dia sedekah pun tak dapat pahala. Banyak mana dia buat baik pun tak ada pahala sebab akidah dia. Dia tak betul. Kan? Berapa ramai orang-orang yang non-Muslim yang hati baik. Ada harta bagi harta. Sentiasa menyumbang sokmo. Tak kerana Allah ke, bukan kerana Allah, tak tahulah tu. Tapi kerana dia ni bukan Muslim, maka kebaikan dia di sisi Allah Ta'ala tak ambil kira. Satu. Baik, orang yang riak, tuan-tuan. Riak dan ujub. Dua adik-beradik ni. Situasi yang hampir sama, cuma cara sikit berbeza. Saya ambil contoh lah. Biasa orang buat umrah. Kan? Kita ni biasa buat umrah. Saya ambil contoh satu situasi. Mari anak muda ni tanya pakcik, berapa kali dah buat umrah ni? Berapa kali buat umrah? Allah, pakcik dah buat dah buat 2 kali je. Umrah wajib mari hari tu sekali. Dan lepas tu ni mari dah buat sekali. Sakit lutut kata. Kan? Orang tu kan tanya tadi, dia kata apa? Dia sebut tengah-tengah dengan pakcik, Allah 2 kali je pakcik buat. Pakcik, kita ni dalam mari jauh-jauh, habis yang ibu-ibu takkan 2 kali je kot. Saya 4 kali dah buat bro. Cerita kat orang. Cerita kat orang. Cerita tu riak. Dia cerita, pakcik saya 4 kali dah buat ni. Terbakar habis semua amalan dia. Pala-pala habis terbakar. Cerita kat orang. Apa guna cerita kat orang? Langsung tak pakar. Habis semua terbakar pala-pala umrah dia. 4 kali dah saya buat ni. Acur lebur.
Itu dia khabar kat orang, riak. Tapi situasi yang kedua dia nak khabar kat orang. Dia tanya, pakcik buat berapa kali? Cik dah buat 2 kali lah. Perogok, sakit lutut ni. Dia pun paling belakang. Cih, malu jauh-jauh 2 kali. Cakap seorang je. Dia cakap seorang je. Cih, malu jauh-jauh buat 2 kali. Aku 4 kali lah buat ni. Cakap seorang je. Dah cinta kat orang. 4 kali dia cakap seorang, ujuk. Bangga diri. Dia jaga balik. Jaga balik situasi ni. Kan? Baik ujuk, baik riak, terbakar habis semua amalan dia. Yang akhirnya kalau orang buat amalan dengan macam ni, apa beza dengan orang kafir tadi? Apa beza? Ada beza, sama kan tuan-tuan? Maka tak ada habis amalan-amalan dia. Kerana dia buat bukan kerana Allah. Ni biasa orang umpan berlaku ni. Kan? Kadang-kadang cerita pasal makcik-makcik bawang. Kan? Lah saya kata betul. Contoh aja kan. Kalau tak betul tak apa. Kan? Biasa duk bercerita menyembang-menyembang. Oi, aku tahu lah jaga tok lelaki aku ni. Cerita pasal tok lelaki dia pula. Kan? Kata habis-habis biar tok lelaki tadi dia. Apalah kak? Akak tak baik tahu tok lelaki tu. Saya ni kak. Kalau tok lelaki saya ni ada cerita saya ni. Nampak? Kan? Saya ni kak tok lelaki dia kerja kau. Habis macam-macam saya buat. Habis kau mana si goreng? Dia anak pergi sekolah. Saya buat belaka kak. Barulah tok lelaki sayang ke kita. Cerita tu apa? Apa beza mu cerita? Mu cerita mu sepi ke tok lelaki mu cerita tu seorang sudah lah. Ini sembang merata rawa. Dah masa hari ni aku buat ke tok lelaki orang beres. Kalau perasan tak dalam Facebook lah, ada satu Facebook ni, satu page ni, apa nama? KRT apa benda ni? Kisah rumah tangga. Baru aku ingat. Dua KRT, lagi lepas ni cari lah. Kan page KRT, kisah rumah tangga. Tu dia. Tak tahulah, banyak orang lelaki, kira banyak orang puan, tapi roleknya ramai orang puan duduk dalam tu. Dah cerita macam-macam. Pasal tok lelaki, tak tok lelaki, pasal anak, bla bla bla, macam-macam benda. Dia banyak pro dan kontra. Ada pro dia, ada kontra dia. Tapi tak tahu banyak pro ke banyak kontra. Tuan-tuan tak boleh tafsir sendirilah. Banyak buruk ke banyak baik. Antara mungkinlah hok baik, niat dia baik apa bila dia upload dalam grup KRT ni, maaflah semua, saya nak bagi tahu, saya nak tanya, tok lelaki saya bla 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 bla. Agak-agak macam mana nak selesaikan? Ada solusi tak? Pak Allah balas komen dia. Puan. Perangai suami puan sama macam suami saya. Sudah, dia komen ni. Okey. Nak buat lagu mana? Dia pun bersabarlah chatting tu. PM tepi. Kan? Dia dah bercerita. Kalau ada solusi yang baik tu okey, tapi saya memang takut banyak orang buruk. Gitulah orang lelaki bla 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 bla, pokoknya attack tok lelaki dia pula. Ni mesti pun tak pernah jaga tok lelaki ni lah pula dah, dia balas pula situ. Ya, kau ni nak minta satu penyelesaian. Tapi pada saya benda ni tak sesuai lah, kan? Awak nak publish secara umum macam tu. Dia macam tak pernah kena. Tapi mungkin juga kita sangka baik, mungkin juga cik puan ni tadi tak ada tempat nak mengadu, stres. Perangai tok lelaki lagu ni, perangai anak lagu ni, akhirnya KRT tu jadi tempat luahan perasaan. Nak minta tanya pendapat orang bla bla bla. Ni pun bimbang juga. Kan? Takut-takut jadi benda lain. Cerita pasal satu lelaki buruk, kemudian saya buat macam ni, cerita habis apa yang dia buat pada lelaki. Bimbang juga ni. Kan? Takut kalau ada benda baik yang dia buat menjadi riak bila disebut dalam page tersebut, dalam grup tersebut. Itu terpulang pada masing-masing. Nak ceritanya bahawa amalan-amalan yang kita buat jangan kita buat selain daripada Allah Ta'ala. Jaga molek hati kita. Suatu tuan-tuan, Syekh Abdul Rahman Al-Indonesi pernah disebutkan dalam kitab Penawan Bagi Hatinya bagaimana kita nak membentuk hati kita. Kita nak bentuk hati kita supaya apa yang kita buat ini benar-benar kerana Allah Ta'ala. Jadi kita beramal dengan fiqh, ada tasawufnya. Ni kita belajar sikit lah basic tasawuf. Supaya dapat kita buat segala amalan-amalan ini bersandarkan dengan apa yang Nabi buat. InsyaAllah dapat pahala. Dunia kita dapat, akhirat pun kita dapat juga tuan-tuan. Okey, baik. Malam ni tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan
Ada untuk sama-sama kita menghayati sifat Nabi yang seterusnya. Dalam kita ni menceritakan sifat Nabi, kita sampai kepada sifat Nabi yang ke-37, akhlak Nabi. Iaitu dalam tajuk berlebih kurang dalam jual beli. Nabi ni, kalau kita tengok sejarah Nabi, ia pandai nega. Nah, kalau tuan baca sirah Nabi, Nabi keluar berniaga masa umur 12 tahun. Ingat tak? Dengan pak dara dia Abu Talib, dia pergi berniaga ke Busra. Sampai di Busra berjumpa dengan pendeta Buhaira. Ada pendeta Buhaira. Sebab dia nampak, dia dengar dah akan datang seorang Nabi di kalangan bangsa Arab. Sebab Buhaira ni penganut Injil, kan? Yang dibawa, yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi beriman pada Allah lah. Injil memang daripada Allah Ta'ala. Dan dia ni memang pengamal Injil. Kemudian disebut dalam Injil itu akan datang akhir zaman nanti. Kemudian dia anggar-anggar, masa ni lah kot. Nah, pemuda di kalangan bangsa Arab. Kemudian dia menanti-nantikan siapakah pemuda ni. Nah, tengah-tengah dia cari rombongan daripada Mekah yang mari ni. Busra ni di kota Syam, Syria, di selatan Syria, dekat dengan Jordan. Kota Busra, tempat Nabi Nega ni. Setiap kali datangnya rombongan daripada Mekah, dia cuba perhatikan tanda-tanda ni ada ke tak? Kepada ahli-ahli rombongan daripada Mekah ni, penduduk Mekah mari ni. Tak ada. Tapi kali ni nampak lain macam. Bunyi kata ada rombongan Mekah nak mari ni. Dia pun tunggu. Dia nampak ada awan yang mengiringi satu rombongan. Ini boleh jadi rombongan daripada Mekah. Mana nampak jauh awan mengiringi, kan? Kemudian dijemputlah. Dia jemput rombongan Mekah ni mari lunch dengan dia, kan? Mari makan. Orang dapat jemputan besar tuan-tuan. Jangan main. Hebat ni berasa. MB mari jemput kita. Tiba-tiba mari kediaman Menteri Besar. Dah apa aku? Kan? Kita duduk berasa dijemput ni. Seronok sangat lah. Maka berlakulah dialog antara Abu Talib dan juga Buhaira. Ketika mana Nabi berumur 12 tahun dan Buhaira membuktikan kepada Abu Talib bahawa anak saudaramu ini bakal menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman. Yang terakhir, saya berkata yang terakhir. Dan dia ni bakal mendapat musuh daripada golongan Yahudi. Sembunyikan identiti dia. Jangan bagi tahu orang bahawa ini bakal Nabi dan Rasul. Kalau apa Yahudi tahu, parut anak saudaramu ni kata, balik lah, tak usah nega lah. Abu Talib pun balik Tiap dia nega, dia serah ke awak dia balik. Nah, kemudian Nabi datang semula ketika mana Nabi berumur 25 tahun, membawa barangan dagangan Khadijah. Kita ingat sejarah tu. Dan pekerjaan ini membawa kepada perkahwinan Nabi dengan Khadijah. Sebab sikap Nabi ketika mana berjual beli, sikap Nabi berniaga membawa barangan Khadijah ini, dan Nabi berinteraksi dengan keadaan yang baik, dengan keadaan manis mulut, dengan keadaan muka ceria. Itu yang direport oleh siapa nama hamba dia? Maisarah, kan? Betul. Yang hamba Khadijah yang mengiringi Nabi. Kan, yang mengiringi Nabi. Kemudian bila dah balik, Nabi antara pemuda-pemuda yang membawa keuntungan berlipat kali ganda yang tak pernah dibawa oleh orang-orang yang pernah bekerja dengan Khadijah. Khadijah ni businesswoman, kan? Dia bagi peluang peluang pekerjaan kepada anak-anak muda. Mai, siapa nak bawa barang aku? Pergi. Mu nak pergi mana? Mu nak pergi Yaman, ambil. Nah, ni modal. Nanti untung kita kira belakang. Bawa persen-persen sekian. Okey. Mana ni? Mu nak pergi mana? Ni ambil. Nah. Mu nak pergi mana? Ni ambil. Nah, pergi. Kan? Kemudian balik mula. Rugi tu tidak, tapi untung sikit, untung banyak. Itu je. Kan? Kali ini barangan yang dibawa oleh Muhammad ini benda biasa. Kadar biasa yang dibawa oleh muda-muda sebelum ini. Tapi keuntungan tu lain biasa. Lain macam, luar biasa. Yang berlipat kali ganda. Rupanya memang Muhammad ini terkenal dengan jujurnya, dengan amanahnya, dengan macam-macam benda sikap baik. Ada macam-macam sikap baik yang ada menyebabkan orang tertarik dengan Muhammad. Akhirnya bila berlaku urusan jual beli tu, untung berlipat kali ganda. Tak ada PT, okey, beres transfer pun apa ni tak nombor. Mereka contoh kan memudahkan urusan.
Nak buat dengan nabung. Jadi orang tertarik. Orang tertarik. Okay, maka sikap inilah yang dilaporkan oleh hamba Khadijah yang akhirnya nak membawa kepada perkahwinan Nabi dengan Khadijah. Tapi satu benda saya nak sebut kepada tuan-tuan. Kan disebut oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam fiqh sirahnya, keadaan Khadijah pinang Nabi ni tak betul tau. Bukan Khadijah pinang Nabi tau. Tetap Nabi yang pinang Khadijah. Tapi apa yang buat oleh Khadijah? Khadijah risik. Khadijah merisik Nabi tu tak apa. So tuan-tuan, kalau tuan-tuan di pihak orang perempuan nak risik calon menantu laki kita, tak ada masalah. Tapi adat tetap laki pinang perempuan. Jadi Khadijah ni dia pakat dengan member dia, mugi risik Muhammad ni. Aku kenal sungguh dengan dia. Ami ni untung apa, memang dia pemuda yang baik, orang yang baik. Risik ada orang ni. Ada orang nak ke dia, ada dia tunang ke apa ke. Member Khadijah ni kita tanya pak cik dia Abu Talib. Tak ada benda lagi. Kalau gitu Khadijah memang berniat nak nikah dengan Muhammad, masuklah Minang. Abu Talib pun kata, apa nanti aku tanya anak dara aku. Dia tanya, Muhammad, Khadijah main risikmu ni. Menurut Khadijah? Boleh lah cik. Tak ada. Ya, contohlah gitu. Akhirnya bila Muhammad setuju, Abu Talib pergi berjumpa dengan pak saudara Khadijah ni, pinang bagi pihak Muhammad, dan masing-masing yatim piatu belaka. Khadijah umur 40 tahun, mak pak tak ada dah. Kan? Maka pocik dia jadi wali. Pocik Khadijah jadi wali. Maka pocik dengan pocik ni berurusan. Tetap lelaki pinang perempuan. Right? Jadi Abu Talib tu yang membawa rombongan peminangan. Maka berlakulah perkahwinan tersebut. Right? Jadi ini di antara sikap yang ada pada Nabi. Maka kita tengok bagaimana yang Nabi sebut, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, keadaan Nabi berjual beli. Macam ada lebih kurang tu macam mana? Nak murah sokmo ke? Ada untung tetap kena ada. Nak untung tetap kena. Kalau niaga nak rugi, tak usah niaga tuan-tuan. Kan? Untung tetap kena ada. Jangan niaga sampai rugi. Dah lelong ni macam mana? Lelong ni target dah. Barang ni modal dia 10,000. Dah dia modal dapat dah. Untung dah 3-4 ribu. Ni lelong lah. Berapa harga pun memang untung dah waktu tu. Nampak tak? Awilah berapa, waktu jatuh harga. Ni memang barang untung. Tak laku pun tak apa. Balik modal, untung dah. Kawan-kawan balik modal, untung dah kita dapat. Kan? Orang biasa niaga tahulah macam mana cara-cara dia. Baik. Begini sikap Nabi yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Baik. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qtada, rawahul Bukhari. Baik. Maksud dia daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah taala memberi rahmat pada seseorang yang berlebih kurang apabila menjual, berlebih kurang apabila membeli, berlebih kurang apabila menagih hutang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, tengok apa keterangan dia. Bertolak ansur atau berlebih kurang dalam berjual beli dan hutang piutang adalah sangat baik dalam dunia perniagaan. Misalnya, ada tawar menawar dalam harga, ada potongan tertentu, ada bonus tertentu, dan dari segi pembayaran pula boleh bertangguh ke beberapa masa tertentu. Kalau si penjual rasa dirugikan, harga boleh dibincangkan semula. Begitu pula kalau si pembeli rasa ditipu harga, boleh dikaji semula, dan seterusnya. Jadi ada sikap keterbukaan di antara semua pihak yang terlibat dalam urusan perniagaan itu. Maka dasar ini sangat diredai oleh Allah Ta'ala dan akan membawa berkat dalam perniagaan. Ini yang kita kata berniaga harga Yahudi. Istilah orang zaman sekarang. Jual apa harga Yahudi ni? So atas kita lah tuan-tuan. Kan? Daripada aku beli baik, aku beli Shopee. Kan? Trend zaman sekarang. Bila pergi nak beli ni, baik beli Shopee murah. Kalau rasa Shopee murah tu, sampai beli lah. Kan? Apa kena main pasar? Nak beli ikan Shopee kalau ada. Sebagai contoh. Ada benda-benda yang boleh beli kat Shopee. Ada benda-benda kita kena tengok sendiri. Beli kat Shopee ni pula barang online tuan-tuan. Kan? Memang barang online. So peluang untuk tertipu tu mungkin ada. Mungkin ada. So betul dalam mazhab Syafi'i ini agak berat. Dia punya Imam Syafi'i agak berat nak meletakkan hukum macam ni. Bahkan ada pendapat mengatakan haram. Tapi dunia sekarang ini,
begitu kehendak dia. Maka ada pandangan ulama yang membenarkan jualan online ni, asalkan kita yakin dengan seller ni, kan, kita yakin dengan penjual ini, dia tak tipu dan sebagainya, okey, jalan. Nah, jalan. Dah 2 kali dah berurusan dengan ni, tak tipu. Okey, tak apalah. Yakin, jalan. Kita boleh menggunakan pandangan ulama yang membenarkan urusan jual beli seperti ini, kan? Jadi yang lebih afdal memang bersemukalah, kan, berbincang. Kita nak beli boleh tawar menawar, kan, boleh tawar dan sebagainya. Itu terpulang pada kita. Jadi kalau kita sebagai penjual, maka adalah toleransi, tolak ansur. Itu terpulang kepada persepakatan masing-masing. Kalau cakap kita jual kedai ni mungkin tak terasa mana. Mungkin orang-orang supplier yang besar-besar ni nak masuk projek, masuk tenda, ni banyak negotiate dia, kan, banyak sepakat yang perlu kita ambil. Kemudian kita kalau jenis meniaga pula kena pakai LO, tender kerajaan pakai LO, kan. Hak ni semua ni, kan, hak yang urusan zaman sekarang. Zaman Nabi tak ada, tuan, cash, kan, cash. Hutang-hutang ni ada juga, kan, kena agreement apa semua, hutang-hutang itu semua kena ada black and white. Kita puas hati, si penjual puas hati, si pembeli pun puas hati. Kemudian berurusan atas agreement, okey, silakan jalan. Biasanya urusan jual beli tanah, saya baru tahu mari, kan, antara kalau kita nak jual tanah banyak benda lah, kan. Ada yang tanah ni tanah anugerah kerajaan, ya, tanah anugerah, ya, tanah duk pakat bagi, tanah anugerah kerajaan. Kemudian nak jual, nak jual tu memang tak boleh, sebab ada tempoh-tempoh yang tertentu, mesti kena DO, mesti kalau Pahang pula kena ada kelulusan menteri besar, banyak benda lah. Tapi diluluskan, dibenarkan dengan ada surat lawyer. Buat surat lawyer, tuan-tuan. Kemudian mati stamp apa semua, boleh guna pakai surat lawyer tu. Ni urusan ni urusan. Kan, maknanya ada documentation. Jadi bila si ayah ni jual tanah pada si Pulan, ayah ni jual tanah pada si A, ya, kemudian ada surat lawyer tu, dan geran ni pula dipegang oleh lawyer. Ayah ni mati, nama tak ada nak tukar, anak tuntut, kan. Mana boleh kata ayah jual dah. Mana boleh, ayah tak khabar pun. Khabar ni surat dia, geran ada kat lawyer dah. Kalau kata ayah tak jual, macam mana saya boleh dapat geran? Macam mana geran ada kat lawyer? Maknanya memang betul ayah tu jual. Jadi anak tak boleh kata apalah, kan. Cumanya tak boleh nak tukar nama lagi. Belum sampai tempoh hak tukar nama, ayah ni mati. So tanah ni tak boleh saka dah, kan. Dibuktikan dengan tu surat ni, bukti jualan, kan. Si ayah ni telah menjual tanah ni kepada si A, sebagai contoh. So urusan documentation tu kena ada. Barulah kita kata berpuas hati apa semua. Jadi bila mati tak boleh dipusakai, tak boleh jadi tersaka lah, dah tukar milik dah. Cuma tak boleh nama atas geran tak ditukar lagi kerana belum sampai tempoh dia, kan. Jadi ini semua urusan ni kita kena tahulah supaya tidak berlakunya penipuan, tidak berlakunya penindasan dan sebagainya. Sebab kalau tanah jangan main-main, tuan-tuan. Nabi sebut dalam hadis, kan, orang yang mengambil tanah secara zalim, sejengkal kan, jangan mas sejengkal je, patut neraka terus, tuan-tuan. Akan dimasukkan dalam neraka. Sejengkal aja. Apa lagi kita nak bahang seekar, seluk, 4 ekar, 5 ekar. Lagilah tak tahulah neraka yang paling dalam mana yang kena duduk. Kalau orang yang mengambil tanah secara zalim. Buat urusan betul-betul, jangan buat urusan betul-betul. Ada begitu begini, kita tunjuk bukti, beres, selesai. Urusan jual beli tanah selesai, kan. Ada bukti, puas hati belaka. Anak tak ada tuntut. Kita pembeli pun kita yakin ni bukan scam, kan, bukan scammer. Yang jual tanah ni bukan scammer. Ada juga jenis scammer tu, macam-macam. Dia tipu geran lah apa semua. Sebagai contoh yang ada di Cendor tu, geran bertindih-tindih. Kan. Tiap-tiap kali nak pilihan raya je, mari lalu isi orang nak tanah. Padahal tak leleh pun. Ini di antara salah satu bentuk gharar yang berlaku. So elakkanlah daripada terjebak dalam perkara-perkara yang seperti ini. Okey, baik. Hadis yang kedua juga berkait rapat dengan perniagaan, iaitu membayar hutang dengan baik. Bila kita berniaga, tidak mustahil kita juga akan melakukan berhutang. Mungkin kita ambil barang dulu, bayar kemudian. Boleh jadi, kan? Maknanya adanya hutang.
Sistem hutang kita terlibat dengan hutang. Bukan kata tak boleh. Boleh. Kan Islam juga membenarkan. Tak ada masalah. Tapi ada syarat-syarat tertentu yang perlu kita patuhi. Tengok apa kata Nabi SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yataqadahu faghladha lahu. Fahamma bi ashabu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqalan. Thumma qala a'tuhu sinnan misla sinni. Qalu ya Rasulullah la najidu illa amthala min sinni. Qal a'tuhu fa inna khairakum ahsanukum qada'an muttafaqun alaih. Dia sebut muttafaqun alaih ni, maka hadis ni sangat kuat. Adalah perawi dia Bukhari dan Muslim. Baik. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa seseorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mahu menagih hutang daripada baginda, dan dia pun mengeluarkan kata-kata yang kesat di hadapan baginda. Melihatkan keadaan ini, hampir saja sahabat Nabi SAW melakukan sesuatu yang jahat terhadap orang tadi. Maka Rasulullah pun bersabda, biarkanlah dia melakukan demikian, kerana orang yang memiliki hak itu ada kebenaran untuk dia bercakap sesuatu. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, bayarkan kepadanya seekor binatang yang sama umurnya dengan yang aku hutang dahulu. Sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami tidak mendapati kecuali yang lebih tua daripada umur yang engkau berhutang dahulu. Lantas Nabi kita menjawab, bayarkanlah kepadanya, kerana orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik cara dia membayar hutang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, sedikit keterangan. Berhutang memang tak digalakkan dalam agama kita, kerana hutang itu menghinakan kita pada siang hari dan menduka citakan kita pada waktu malam. Namun dalam keadaan tertentu kadang-kadang kita terpaksa berhutang untuk memenuhi keperluan yang sangat mendesak. Maka apabila kita berhutang, hendaklah kita menepati janji tempoh yang telah kita tetapkan dan membayar dengan sempurna apa yang telah kita hutang. Kalau mungkin ada halangan hingga kita tak mampu bayar hutang pada tempoh yang ditetapkan, maka hendaklah kita memberitahu kepada orang yang memberi hutang kepada kita dengan menyebutkan alasan yang munasabah, dan hendaklah kita minta maaf daripadanya. Jangan sampai keadaan jadi terbalik. Orang yang beri hutang terpaksa datang ke rumah kita berapa kali nak memungut hutang dengan kita. Dahlah dia beri hutang kepada kita, kemudian dia pula yang bolak-alik tempat kita untuk terima hutang. Dia pula jadi macam ceti haram pula. Menyusahkan dia pula. Dia duk acak-acak tanya kita. Kan? Sampai masa tu siapa dah? Kan? Janji dulu menjanji lagu mana? Tiba-tiba orang yang beri hutang tu dah macam ngemis pula. Dah bilanya. Kakak WhatsApp, kakak telefon. Kawan ni tersot nak kena pitih pula. Kan? Jadi orang yang berhutang ni buat deal, buat tak tahu, buat lari, tukar nombor telefon, macam-macam. Right? Jadi hutang ni dibenarkan, cuma jangan kita menzalimi. Kalau itulah perangai yang kita buat, pendek kata kita tak senang duduk, tuan-tuan. Tak senang duduk. Kan? Tak berkat harta-harta kita. Kalau kita berhutang tapi kita niat tak nak bayar. Even orang yang berhutang tu orang kaya sekalipun, kita yang meminjam, jangan ada kita niat tak nak bayar. Dia ni kalau aku tak bayar pun tak degi sikit pun. Jangan, tuan-tuan, jangan ambil sikap begitu. Janji lagu mana? Kan? Tak apalah, mungkin dia ni taklah berbanyak sangat duit kita, tapi setidaknya bila kita bayar, mungkin ada orang lain yang nak berhutang pula. Dia boleh beri. Kan? Mula kita macam PTPTN lah, tuan-tuan. Contoh. Ini antara kita punya, kita bersepakat. Kita negotiate macam mana keadaan. Jadi itu pula pada kita lah, bagaimana sikap kita. Hutang tetap kita kena bayar. Okay, jadi kita jangan anggap orang tu banyak PT, wah ni benda pun kita tak bayar, kan? Tak jatuh miskinnya dia. Kalau itu sikap daripada kita, waktu berat tu. Waktu yang kita dah berasa tak ada sama nak bayar hutang dia. Padahal ada. Kan? Dia kerana sikap kita lagu tu. Maka Allah Ta'ala menyempitkan rezeki kita untuk bayar hutang orang. Akhirnya kita sentiasa dikejar hutang. Kita punya lagu tu. Biar kita benar-benar niat untuk kita berhutang, kita akan bayar balik. Walau apa pun situasi yang berlaku pada dia. Kan, dia senang ke, dia susah ke, tak. Ini hutang kita. Bayar kita tak kena bayar.
Nah, jadi waktu kita jaga betul-betul. Dan kalaulah Nabi sebut hadis yang lain, orang yang mati meninggalkan hutang, arwah lepas tak tuan-tuan? Roh kita lepas tak? Ni kita kena faham balik. Nah, amalan banyak. Tapi sangkut kerana hutang. Kerana contohlah kalau kita buat loan rumah, kita buat loan kereta, kan? Adanya auto life dipanggil. Mati si penama ni, automatic insurance cover, sesak, tak ada hutang. Kan senang. Kan? Bagus juga sistem ni. Tapi itulah tuan-tuan. Ada insurans ni ada tiga-tiga bagus, ada tiga-tiganya pening gitu. Tuan-tuan yang terlibat ni tahu sendirilah macam mana berurusan. Tapi kalau bak ni clear. Nak mati je selesai hutang. Beres. Kan? Kerana adalah sistem yang diguna pakai. Okay? Habis hutang kita. Tak apalah tu. Kita yang lain pula. Hutang kita dengan orang, hutang kita dengan Allah Ta'ala. Banyak tuan-tuan. Tak lepas perkara tu. Jadi apa pun situasi kita, hutang ni tetap kita kena bayar. Sampai masa kena bayar, negotiate semula. Kan? Kita nego semula, bincang baik-baik, tak ada masalah. Kan? Bincang semula. Maka jangan kita duduk lari. Lari-lari tu yang tak sesak, tak sama masalah. Ini yang Nabi tekankan kepada kita dalam sistem muamalat Islam. Oleh yang demikian, orang yang beriman akan membayar hutang tepat seperti tempoh yang dijanjikan. Bahkan dia membayarnya dengan cara yang memudahkan orang yang memberi hutang itu, seperti dihantar ke rumahnya atau diberikan bayaran yang lebih baik lagi. Ini dia. Kan? Ini atas kita lah. Atas kita. Bila kita berhutang, kita beringat. Jangan sampai menyusahkan dia pula mencari kita. Nak kulu kihli cari kita. Biarlah kita yang cari dia untuk bayar. Kan? Kalau tapi biasanya riba ni akan berlaku pada hutang. Mu nak pinjam aku boleh 10,000, tapi mu kena bayar 11,000 lah. Macam setuju. Kalau kita letak syarat awal lagi, waktu riba tuan-tuan. Waktu riba. Tapi kalau benda ini disebut oleh orang yang meminjam, mau dia tengok 10,000 kena pinjam tu. InsyaAllah nanti selesai ni aku bagi hadiah kamu. InsyaAllah kalau ada rezeki lebih dapat projek ni, contohlah kan, aku bayar mu 11,000. Dia sendiri yang sebut, kita tak minta. Kita tak minta. Maka tu tak apa, tak riba kan. Cuma dia bila kata dah janji kan, dapat dia bagi 10,000, mu kata jadi nak bagi 1,000 lagi. Kalau kita berlapang dada tak minta tu, tak apalah. Kita tadi dia janji nak bagi, kita tak minta pun. Yang penting hutang dia 10,000 tu selesai. Jadi kalau kita letak syarat, kau tu jadi riba awal-awal lagi. Jadi elakkanlah daripada kita terjerumus dalam perkara-perkara seperti ini. Baik, Allah Ta'ala, insya-Allah setakat itu dulu perbincangan kita pada hari ini. Kita akan sambung semula nanti pada pertemuan kita yang akan datang dalam hadis yang seterusnya. Dah hujung-hujung dah ni kan. Sifat-sifat Nabi iaitu mendamaikan pihak-pihak yang bertelagah atau bersengketa. Ni sikap Nabi juga yang menjadi pendamai. Insya-Allah kita akan bincang pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu alam. Yang baik itu taman Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik itu datang kembali saya ini akan Allah Subhanahu wa taala juga rumah dibuhungkan di atas segala salah silap. Aku qouli hadza wa sallallahu azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.